Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kita bertemu lagi pada video kali ini yang akan membincangkan topik tamadun Islam. Pada akhir video ini, pelajar seharusnya dapat menjelaskan maksud Islam, menilai konsep pandangan semasa tamadun Islam, menganalisis sumber tamadun Islam dan menjelaskan asas tamadun Islam. Sebelum kita teruskan perbincangan yang selanjutnya, saya ingin memberi anda berfikir sejenak. Cuba lihat di tangan saya, mengandungi gelas yang mengandungi air, dan juga gelas yang kosong. Sekarang apa yang saya perlu lakukan ialah menuangkan air yang sedia ada ke dalam gelas yang lain. Apa tujuannya dan apa analoginya di sini? Analoginya di sini ialah air tadi umpama pemikiran kita, persepsi kita mengenai Islam. Manakala gelas ini merupakan minda kita. Justru apabila kita hendak mempelajari tamadun Islam ataupun apa-apa berkaitan dengan agama baru, jadi kita perlu bersihkan persepsi pemikiran kita yang lama agar dia menjadi kosong. Apabila masuk pemikiran yang baru, ajaran yang baru, minda kita sudah sedia bersih. Baik, kita teruskan dengan perbincangan seterusnya iaitu definisi Islam. Kita lihat slide yang berikut. Saya pecahkan pengertian Islam itu kepada dua, iaitu dari sudut bahasa dan juga istilah. Bahasa ni dia memberi makna yang lebih umum berbanding dengan istilah. Baik, kita lihat pengertian Islam dari segi bahasa. Yang berasal daripada perkataan Arab bermaksud selamat, berserah, tunduk dan patuh kepada Allah. Dari segi istilah, pengertian Islam itu bermaksud berserah, patuh dan tunduk kepada Allah dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Seperti contoh, menunaikan solat, menunaikan zakat. Baik, daripada pengertian Islam tadi, kita dapat fahami Islam bukanlah agama yang mempromosikan keganasan. Kita lihat kepada topik yang seterusnya, iaitu perbincangan tentang pandangan semesta tamadun Islam. Ingin saya jelaskan di sini, perkataan Islam bukanlah datang daripada Nabi Muhammad dan bukan dicipta dan diasaskan daripada Nabi Muhammad. Islam datang daripada Allah berdasarkan surah Al-Ma'idah yang akan dipaparkan di skrin anda, yang bermaksud, pada hari ini telah ku sempurnakan bagi kamu agama kamu dan aku cukupkan nikmatku kepada kamu dan aku redha Islam itu menjadi agama kamu. Perkataan aku telah redha Islam itu menjadi agama kamu. Dengan ini perkataan Islam dan ajaran Islam itu memang sudah ditetapkan dalam Al-Quran dan dijelaskan melalui hadis, melalui Nabi Muhammad. Kita teruskan. Islam ini tidak terbatas kepada bangsa, kaum, warna kulit tertentu. Yang membezakan sesama manusia dalam Islam ialah ketakwaan kepada Allah. Baik, dan Islam juga bersifat syumul, iaitu melengkapi semua kehidupan. Dan Islam juga itu konsisten, tetap dan anjal dan terbuka kepada semua jenis tamadun dan agama. Terbuka kepada semua jenis tamadun agama ni ialah menerima pandangan daripada mereka. Kita lihat penerangan tentang Islam itu bersifat syumul. Syumul ini maknanya merangkumi semua kehidupan. Kalau kita sebagai individu pun, dari hujung rambut sehingga ke hujung kaki mempunyai panduan yang telah disebutkan di dalam Al-Quran. Kita lihat slide ni contohnya tentang fiqh sunnah. Fiqh sunnah ni maknanya berkaitan dengan hukum. Berkenaan dengan menuntut ilmu juga telah disebut. Dalam rumah tangga, bagaimana untuk membahagiakan hati pasangan juga telah disebut. Jangan risau, tak kahwin pun juga disebut, iaitu bila jodoh tak kunjung datang. Seterusnya, Islam juga mengajar kita bagaimana hendak mendidik anak bermula daripada pemilihan pasangan sehinggalah anak itu lahir, sehinggalah anak itu ke akhir hayat mereka. Dan begitu juga tajuk-tajuk yang lain. Begitu juga dengan solat. Terdapat juga panduan solat untuk orang yang sakit. Tetap dan anjal, konsisten ini sebagai contohnya, sebagaimana saya jelaskan tadi, solat. Solat wajib ditunaikan dalam keadaan bagaimanapun. Tetap dan anjal itu ialah apabila kita bermusafir, tetap dan anjal.
solat tetap ditunaikan, tetapi kita boleh himpunkan dan juga kita pendekkan solat tersebut daripada 4 rakaat kepada 2 rakaat. Okay, kita boleh himpunkan solat zuhur ke dalam waktu asar, solat maghrib ke dalam solat waktu isyak. Apabila kita tidak mampu untuk berdiri ataupun kita sakit, kita boleh solat dengan cara duduk, dengan cara baring. Kalau kita tak mampu untuk menggerakkan anggota badan, kita boleh menggerakkan kelopak mata sebagai tanda isyarat pergerakan solat. Okey, kita lihat slide yang seterusnya. Kita akan membincangkan pandangan semester tamadun Islam tentang konsep keimanan, kekuasaan dan manusia. Okey, di dalam pandangan semester tamadun Islam, konsep keimanan ini diberi maksud tauhid. Okey, dikenali sebagai tauhid dan hanya beriman kepada Allah. Konsep kuasa dalam pandangan semester tamadun Islam ialah Allah sebagai pencipta, penguasa, pemilik alam dan manusia. Manusia hanya pemegang amanah, dan melaksanakan kuasa dalam menguruskan alam. Dan seterusnya kita lihat konsep manusia yang mana manusia dalam pandangan semesta Islam ini telah diberi tanggungjawab tertentu, yang wajib ditunaikan. Bukan sahaja tanggungjawab manusia dengan manusia, tapi tanggungjawab manusia dengan alam, haiwan, manusia dan tumbuhan. Konsep manusia juga menjelaskan manusia berasal daripada satu keturunan, iaitu Nabi Adam yang telah dicipta daripada tanah dan akhirnya berkembang biaklah kita di muka bumi ini. Baik, kita lihat kepada yang seterusnya. Apa itu konsep tamadun Islam? Konsep tamadun Islam ini saya pecahkan kepada akidah, syariah dan juga akhlak. Kita lihat slide ini ya. Di dalam konsep tamadun Islam, agama menjadi dasar utama pembentukan tamadun Islam. Daripada agama terbentuknya akidah, daripada akidah terbentuknya sosial, budaya dan falsafah. Apabila agama mendasari sosial, budaya dan falsafah, terbentuklah sebuah negara, terbentuklah sebuah bandar dan juga terbentuklah sebuah wilayah. Kita teruskan kepada sumber pembinaan tamadun Islam. Ada banyak sumber pembinaan tamadun Islam dalam slide ini, bermula dari Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas, Ijtihad sehinggalah kepada pengubahsuaian dan penyempurnaan semula. Kita lihat apakah yang dimasukkan dengan Al-Quran. Al-Quran itu merupakan kata-kata Allah, kalam Allah, lafaz yang disampaikan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Al-Quran bukannya ditulis dan dicipta oleh Nabi Muhammad. Manakala Al-Sunnah bermaksud segala perkataan, perbuatan dan pengakuan itu datang daripada Nabi Muhammad. Sebagai contoh, perkataan daripada Nabi Muhammad, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib ke atas semua muslim. Dari segi perbuatan, cara Nabi makan, sebagaimana kita tahu, Nabi suka mendahulukan anggota sebelah kanan. Manakala dari sudut pengakuan, sebagai contohnya, Nabi tidak membantah ketika sahabat menikmati hidangan dob. Dob ialah sejenis haiwan di padang pasir. Dan kita lihat kepada maksud ijtihad, iaitu usaha yang dilakukan oleh seorang ulama untuk mengeluarkan satu hukum terhadap permasalahan berdasarkan Al-Quran dan hadis. Manakala ijma' merupakan persetujuan majoriti ulama terhadap hukum yang dikeluarkan berdasarkan Al-Quran dan hadis. Sebagai contohnya, apa dia? Hukum mercy killing bagi pesakit yang sudah koma dan tiada harapan untuk sembuh. Boleh atau tidak kita mencabut alat tersebut? Begitu juga hukum botox, hukum penggunaan alkohol dalam minyak wangi. Beza ijma' dan ijtihad ini ialah, ijtihad ini mungkin seorang, dua orang atau lebih daripada 3 orang mengeluarkan pendapat. Manakala ijma' ini ialah majoritinya bersetuju dengan hukum tersebut. Kita pergi kepada qiyas. Qiyas pula bermaksud menjatuhkan satu hukum baru yang berlaku pada masa kini, yang mana perkara tersebut tidak berlaku pada zaman dahulu. Namun hukum tersebut dijatuhkan atas dasar illah. Sebagai contohnya, illah qiyas, pada zaman ini telah berlakunya dadah, yang mana
bagaimana kita nak menjatuhkan hukuman dadah ini haram ataupun tidak dibenarkan melalui ayat Quran surah An-Nisa ayat yang ke-43 diambil daripada sukara. Okey, sukara ni maknanya dia memabukkan. Jadi kita lihat ini ialah mabuk. Dadah juga membawa kepada mabuk. Maka dadah dikiaskan melalui ayat surah An-Nisa ayat 43. Okey, maka dadah ini menjadi haram kerana dikiaskan daripada surah An-Nisa ayat 43 daripada perkataan sukara iaitu memabukkan. Itu ialah illah. Okey, itu penyebab dia menjadi haram iaitu mabuk. Begitu juga kita lihat apa yang berlaku pada zaman kini seperti mat rempit. Okey, pada zaman dahulu tak ada mat rempit kan? Yang ada ialah mat unta, mat kuda. Jadi bagaimana kita nak menjatuhkan hukuman mat rempit tu? Sama juga menggunakan unsur qiyas, okey, melalui surah At-Tahrim ayat yang ke-6 yang bermaksud jagalah diri anda dan keluarga anda daripada api neraka. Dan juga menggunakan kaedah al-darar yuzal iaitu mudarat itu perlu dihapuskan. Kita lihat mat rempit ini memang membawa banyak mudarat kepada diri sendiri, kepada agama, kepada harta benda, kepada maruah, kepada bangsa dan juga kepada negara. Maka apa-apa yang memudaratkan itu perlu dihapuskan dan apa-apa yang mudarat itu dilarang, dalam erti kata lain haram. Kita teruskan dengan asas tamadun Islam. Kita lihat dalam slide ini ada 4 asas iaitu akidah, syariah, akhlak dan ilmu. Akidah telah diterangkan tadi apa dimaksudkan dengan akidah iaitu keyakinan kepada Tuhan. Manakala syariah ialah undang-undang yang mengatur hidup manusia dengan Tuhan, dengan manusia, dengan alam, haiwan dan tumbuhan. Okay, syariah di sini bukanlah untuk menyusahkan tetapi mempunyai hikmah yang tersendiri. Okay, sebagai contohnya, mengapa kita dilarang minum arak? Mengapa kita tidak boleh makan haiwan yang disembelih tidak mengikut cara Islam? Seperti menyusahkan saja, tapi sebenarnya tidak. Sehinggalah ada dakwaan yang mengatakan sembelihan orang Islam ini kejam. Okay, mengapa kita tak boleh makan saja apa daging yang disediakan di pasar ataupun di mana-mana restoran. Okey, jadi mari saya kongsikan di sini keperluan syariah dalam kehidupan manusia yang mana Islam mewajibkan penganutnya mengambil daging yang telah disembelih dengan cara Islam, dan cara sembelihan Islam yang didakwa kejam ini sebenarnya tidak kejam, malah membuktikan haiwan tersebut tidak sakit. Bawa paruh. Bawa paruh dia. Ke depan. Okey, ini terus kepala. Okey. Tegang. Ini surat tangan. Okey, tegang. Okey, nampak tekan bulat dah putus. Okey, bismillah. Tarik pelan-pelan. Bismillah. Nampak. Aku mari dah putus. Bawah sikit. Okey. Mana? Okey, nak cek senang je. Selak je. Selak, mari, vakum. Putus sempurna. Jalan. Kajian telah dilakukan oleh Profesor Wilhelm Schulz dan rakannya Dr. Hazim dari Sekolah Perubatan Veterina Universiti Hannover, Jerman. Okay, yang mana kedua-dua iaitu Profesor Wilhelm dan juga Dr. Hazim telah meletakkan 2 alat pada haiwan yang terpilih iaitu elektroensefalograf EEG yang diletakkan di bahagian kepala untuk mengukur kadar kesakitan, okay, dan juga diletakkan alat elektrokardiogram iaitu di bahagian jantung untuk mengukur degupan jantung. 2 kaedah digunakan. Kaedah pertama menggunakan sembelihan cara Islam, kaedah yang kedua menggunakan pistol kejutan iaitu CBP. Okey, apabila kajian dilakukan, kaedah Islam iaitu menggunakan pisau yang tajam, memotong urat leher, memotong saluran udara dan saluran darah tanpa merosakkan saraf tunjang, mendapati 3 saat pertama
EEG tidak mendatangkan sebarang perubahan pada draft. Okey, maknanya graf itu masih lagi kosong. Okey, selepas 3 saat yang kedua, EEG menunjukkan haiwan dalam keadaan tidur lena, tidak sedarkan diri. Tapi pada waktu ini darah banyak keluar mengalir dari badan. 6 saat yang seterusnya, EEG mencatatkan parasifa. Ini menunjukkan haiwan tidak merasa sebarang sakit. Malah ECG, iaitu alat untuk mengukur jantung, menunjukkan jantung masih mengepam dan badan haiwan masih bergerak akibat tindak balas daripada saraf tunjang. Okay, sembelihan cara Islam tidak boleh merosakkan saraf tunjang kerana saraf tunjang akan bersambung pada jantung. Sekiranya saraf itu rosak, maka jantung akan berhenti dan juga kita dapat heart attack. Okay, begitu juga dengan haiwan. Okey, apabila haiwan yang menggunakan kaedah pistol kejutan itu, sebaik sahaja haiwan dikenakan menerima tembakan CBP, EEG bacaan otak menunjukkan amat sakit. Manakala jantung berhenti berdenyut lebih awal selepas terkena kejutan, dan keadaan ini menyebabkan darah masih banyak terkumpul dalam daging dan tidak selamat untuk dimakan. Sebagaimana kita maklum, darah merupakan medium kepada toksin, kuman dan bakteria. Jadi apa yang boleh disimpulkan di sini ialah sembelihan cara Islam yang didakwa kejam itu sebenarnya tidak kejam kerana haiwan tidak sakit. Malah kita makan daging yang bersih, tidak bercampur dengan darah berbanding dengan haiwan yang menggunakan pistol kejutan. Okey, sekarang anda faham apa tujuan utama syariah itu diturunkan. Okey, kita lihat kepada paparan ayat dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-5 yang bermaksud diharamkan kepada kamu memakan bangkai, darah, daging babi, dan menikmati binatang-binatang yang disembelih selain daripada Allah. Dan haiwan yang mati tercekik, mati dipukul, mati terjatuh, mati ditanduk dan mati disebabkan dimakan oleh binatang buas kecuali yang sempat kamu sembelih. Okey, jelas di sini bermakna ayat Al-Quran itu menyokong sains membuktikan keperluan syariah itu kepada kehidupan manusia. Okey, kita teruskan lagi dengan asas tamadun Islam ialah akhlak. Okey, akhlak sebagai asas tamadun Islam kerana akhlak yang mulia terbentuk daripada akidah yang mantap. Okey, seterusnya ialah ilmu. Okey, kita lihat ayat pertama yang diturunkan ke muka bumi ini ialah daripada surah Al-Alaq ayat pertama yang bermaksud baca. Daripada membaca itu kita perlu menuntut ilmu, dan ayat itu memberi mesej kepada penganut Islam agar menuntut ilmu pengetahuan. Daripada menuntut ilmu inilah kita akan lebih terbuka dan kita boleh membezakan mana yang baik, mana yang buruk dalam kehidupan. Dan tahniahlah kepada anda semua kerana masih lagi berusaha menuntut ilmu di Open University ini. Okey, dengan penjelasan di atas, diharapkan anda memahami sedikit sebanyak mengenai apakah itu Islam, sumber dan asasnya. Kita bertemu lagi pada video akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera.